Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi anda yang belum lagi menekan butang subscribe atau belum lagi menjadi member dalam channel ini, saya mohon untuk tekanlah butang subscribe, like dan share kerana anda special di dalam channel ini dan kita berimpian untuk menjadi channel yang cukup besar, boleh menjadi suara rasmi bagi rakyat untuk dapat sampai ke telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Anwar telah mengakui. Anwar memang betul-betul sah mengakui perkara ini secara terang-terangan. Dan ini pastinya akan membuatkan ramai orang meroyan, ramai orang yang akan nanti tuduh Anwar macam-macam lah. Tapi pada pendapat saya, Anwar membuat pengakuan ini kerana dia profesional. Dia berani untuk menyatakan perkara yang benar, tapi dia tidak akan terpengaruh. Pengampunan Najib, Anwar mengakui berada dalam lembaga pengampunan tersebut. Jadi kenapalah kalau Anwar berada di lembaga pengampunan itu? Kenapa? Kenapalah kalau ada di sana? Ingat senang-senang Anwar Ibrahim dapat dipengaruhi? Tidaklah. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui bahawa beliau memang berada di dalam lembaga pengampunan, namun beliau menegaskan dengan tegas bahawa kuasa untuk memberi pengampunan adalah di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengikut perkara 42/1 dan 42/2 Perlembagaan Persekutuan. Susulan itu, Perdana Menteri menegaskan tidak timbul sama ada konflik pentingan atau tidak dalam hal itu, kerana, kata beliau, ada proses yang perlu diikuti dan keputusan akhir adalah di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kata Anwar Ibrahim, ya, tentunya kita akan patuh kepada peraturan dan syarat. Ia melalui proses yang ditetapkan. Walaupun saya akan ada dalam proses itu. Tapi akhirnya seperti yang diketahui, soal penganugerahan pingat dan soal pengampunan itu adalah wewenang dan budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Katanya kepada media selepas pelancaran program Kita Untuk Kita K2K di sini hari ini. Difahamkan Anwar dalam lembaga itu bukan atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri, tetapi bagi menjaga portfolio Menteri Wilayah Persekutuan. Di bawah perkara 42/5, Lembaga Pengampunan membabitkan Peguam Negara, Menteri Persekutuan yang bertanggungjawab dalam perkara 42/11 dan tidak lebih daripada 3 anggota orang lain yang dilantik oleh Agong. Menurut perlembagaan, lembaga pengampunan perlu dianggotai oleh Peguam Negara atau wakilnya, Menteri Besar atau Ketua Menteri atau Menteri Wilayah Persekutuan, dan tidak lebih daripada 3 anggota lain yang dilantik lembaga itu yang dipengerusikan sendiri oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Semalam, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO memohon ihsan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha untuk mempertimbangkan pengampunan penuh kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maafkan saya, Datuk Seri Najib Razak. Datuk Seri Najib Tun Razak. Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, ia sebagaimana kuasa yang diperuntukkan mengikut perkara 42/1 Perlembagaan Persekutuan. Anwar berkata, setakat ini adalah terlalu awal untuk beliau mengulas lebih lanjut berhubung permohonan pengampunan berkenaan Najib itu. Malah katanya, beliau masih lagi tidak dapat melihat kertas kerja berhubung pengampunan itu.
Katanya semua pihak perlu menghormati sepenuhnya proses itu dan saya tidak melihat sebarang kertas kecuali resolusi UMNO, katanya. Beliau juga menegaskan tidak mahu menghalang sesiapa saja untuk memohon pengampunan kerana itu menjadi hak sesiapa saja untuk berbuat demikian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari bharian.com.my. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, mohon untuk tekan butang subscribe, like, share dan komen video-video dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, terbaru ini pasukan khas daripada Polis Diraja Malaysia akhirnya bertindak dan membuat satu pengumuman yang amat luar biasa dan dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Inilah sepatutnya berlaku di negara kita. Terima kasih diucapkan kepada pasukan khas Polis Diraja Malaysia ini. Pengumuman ini daripada pasukan khas PDRM akan membuka 7 kertas siasatan berkenaan dengan kes 3R. Apa itu 3R? Saya akan terangkan. Pasukan petugas khas yang telah ditubuhkan oleh PDRM untuk menyiasat kes membabitkan penghinaan terhadap agama, religion, kaum, ras dan institusi diraja royal telah membuka 7 kertas siasatan sejak penubuhannya pada 22 Mac yang lalu. Setiausaha PDRM Nursiah Muhammad Saaduddin berkata, setakat ini 2 suspek telah ditahan membabitkan kes penghinaan terhadap institusi diraja dan perkauman, manakala seorang suspek masih lagi dikesan. Daripada 7 kertas siasatan itu, kata beliau, 3 telah dirujuk ke Pejabat Peguam Negara selari dengan peruntukan artikel 145/3 Perlembagaan Persekutuan. Manakala 4 lagi kes masih lagi dalam siasatan pihak Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, katanya dalam kenyataan. Justru Nursiah berkata pihak polis menasihatkan orang ramai agar tidak sewenang-wenangnya memuat naik gambar atau video-video yang sensitif dan seumpamanya yang melangkaui aspek 3R. Katanya, sebarang bentuk penularan berita palsu berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial akan diambil tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Keseksaan, katanya. Pada bulan yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang usaha untuk menghasut sentimen perkauman atau agama di negara ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya amat menyokong tindakan daripada Polis Diraja Malaysia ini. Saya amat menyokong tindakan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Negara Malaysia, negara kita berdaulat, penuh dengan toleransi. Sebab itu di dalam rukun negara kita, kedaulatan rukun negara kita ini mesti dipertahankan. Iaitu kesopanan dan kesusilaan itu perlu dipertahankan. Ini salah satu daripada penerangan ataupun yang termaktub di dalam kesopanan dan kesusilaan ini adalah tentang bagaimana kita bertoleransi supaya jangan ada resis, jangan ada yang nama dia hasutan, sentimen-sentimen yang tidak baik, sentimen perkauman, sentimen agama yang boleh memecah belahkan negara Malaysia mesti dihindarkan. Kita mesti sama-sama menjaga Malaysia. Kita mesti sama-sama menjaga kedaulatan, keamanan negara Malaysia. Jadi, dengan itu saya sebagai admin The Twin TV, saya bersetuju supaya
apa sahaja yang membabitkan penghinaan, hasutan atau apa saja yang jelek kepada 3R ini harus dihentikan. Yang pertama, yang berkenaan dengan agama. Hentikan menjelek-jelekan agama yang lain. Kedua, perkauman. Semua kaum special. Semua kaum adalah kaum yang patut dihormati. Kerana itu, hentikan perkauman. Dan pastinya, kita menjunjung kedaulatan Raja-Raja Melayu Malaysia. Institusi diraja jangan pernah untuk dipermain-mainkan ataupun digugat. Kita jaga kita. Bye-bye.